Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari diucapkan kepada Ustazah Nur Hashimah. Hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tajuk kertas kerja kami iaitu etika penggunaan media sosial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dan bahagian yang akan mereka bentangkan. Yang pertama ialah Hazman Hakimi bin Muhammad Zafrul Alam yang akan menerangkan pengenalan dan juga metodologi kajian. Seterusnya ialah Nurul Nias binti Mat Rizwan yang akan menerangkan penyataan masalah dan objektif kajian. Seterusnya ialah Siti Ras Fatinah binti Muhammad Idris Hushairi yang akan menerangkan kajian literature. Seterusnya ialah Alin Aina binti Muhammad Rosli yang akan menerangkan dapatan kajian dan perbincangan. Seterusnya ialah Muhammad Imran bin Muhammad Azlan juga akan menerangkan dapatan kajian dan perbincangan. Dan terakhir sekali ialah diri saya sendiri iaitu Muhammad Nakiuddin Izhar yang akan menerangkan rumusan, cadangan dan kesimpulan. Untuk pengenalan, etika bermaksud ilmu berkenaan prinsip-prinsip akhlak ataupun moral. Ia juga bermaksud nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan oleh seseorang individu ataupun sesuatu kumpulan. Sosial pula bermaksud perkara yang berkaitan dengan persahabatan, pergaulan dan aktiviti masa lapang ataupun berkomunikasi. Media pula bermaksud alat atau perantara komunikasi yang digunakan untuk berhubung seperti radio, televisyen, akhbar dan telefon. Seterusnya, media sosial digunakan sebagai medium untuk berkomunikasi dalam talian secara bebas. Ianya mempunyai kemudahan untuk berkongsi data dan maklumat. Ianya juga digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu seperti hiburan, kerja dan pembelajaran. Namun, terdapat peningkatan kes cyberbuli dan penyebaran fitnah akibat pengabaian etika menggunakan media sosial. Situasi ini meningkatkan lagi masalah mental seperti kemurungan dan tekanan yang mampu meningkatkan lagi kes bunuh diri. Antara penyalahgunaan media sosial ialah seperti penyebaran fitnah, penyebaran maklumat palsu dan penyebaran yang mencabar sensitiviti sesuatu pihak. Kesannya, ia boleh mengganggu keharmonian, kesejahteraan dan keselamatan negara. Baiklah, tujuan kajian yang kami jalankan ialah untuk memahami maksud dan cara mengaplikasikan etika dalam penggunaan media sosial dan mengetahui kepentingan mengaplikasikan etika ketika menggunakan media sosial. Akhir sekali, membincangkan cara untuk menangani masalah yang wujud akibat pengabaian etika penggunaan media sosial. Sekarang kita akan membincangkan tentang penyataan masalah yang berkaitan dengan etika penggunaan media sosial dan seterusnya iaitu objektif kajian. Berbincang mengenai media sosial, masyarakat kini dapat dilihat berkomunikasi menggunakan media sosial kerana ia tiada batasan dari segi jarak, waktu dan dengan siapa kita berkomunikasi. Namun begitu, majoriti warganet kini sering mengabaikan etika-etika dan kesantunan khususnya ketika berbahasa apabila menggunakan platform ini. Justru itu, apakah faktor yang menyebabkan warganet menggunakan media sosial dengan tidak beretika? Faktor pengabaian etika yang pertama adalah berpunca daripada keluarga. Ibu bapa kini menggunakan media sosial sebagai asas untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Perkara ini haruslah dibendung oleh kerana ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Ibu bapa tidak memantau tingkah laku anak mereka ketika menggunakan media sosial. Malah, mereka juga tidak menetapkan kadar penggunaan internet, lalu menyebabkan anak-anak mereka ketagih dengan media sosial. Oleh sebab itu, anak-anak mereka merasa mereka mempunyai kebebasan untuk berkomunikasi dek kerana tiada siapa yang menghalang. Memang benar, tujuan media sosial itu adalah untuk berkomunikasi dengan individu yang berjauhan. Akan tetapi, platform ini telah disalahgunakan apabila ada sesetengah pihak menggunakan media sosial sebagai tempat untuk meluahkan perasaan atau menunjuk-nunjuk sesuatu kepada orang lain. Perbuatan ini menyebabkan timbulnya perasaan yang tidak senang kepada individu sekeliling kerana ia tidak memberikan apa-apa manfaat. Namun, perkara yang sebaliknya yang akan berlaku sebagai contoh penyebaran fitnah. Penyebaran fitnah sering berlaku kerana perbuatan tersebut mengundang kemudaratan. Bukan itu sahaja, warganet tidak berasa takut apabila menyebarkan berita yang tidak sahih ataupun meluahkan perasaan sehingga tidak memikirkan sensitiviti individu lain kerana mereka berasa selamat menyembunyikan diri di sebalik ketanpanamaan akaun media sosial yang mereka miliki. Akaun-akaun seperti ini banyak menyiarkan kabar angin yang palsu sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Kita wajarlah sentiasa beringat-ingat apabila memberikan pendapat dan tidak melampaui batasan yang sepatutnya.
Selain daripada itu, faktor perabaian etika juga berpunca daripada personaliti sesetengah individu yang menganggap perbuatan menyebarkan berita yang tidak sahih sebagai satu perkara kecil. Walhal, perbuatan itu merupakan salah dan tidak wajar kerana ia memberi kesan yang merosakkan individu lain. Kita sebagai pengguna yang beragama Islam haruslah menjadikan prinsip dan panduan yang diajar oleh agama kerana menyebarkan sesuatu berita tanpa mengetahui kesahihannya boleh mengaibkan orang lain. Akhir sekali, warganet selalu terpengaruh dengan trend masa kini yang tidak bermanfaat. Faktor ini jelas berlaku kepada remaja masa kini disebabkan penerimaan masyarakat kita yang terbawa-bawa dengan budaya barat. Sesetengah trend tersebut memberi impak yang negatif kepada pengikutnya. Remaja kini seringkali mengikuti trend terkini kerana mereka mahu menampakkan imej mereka sebagai seorang yang up to date dengan trend-trend yang ada. Jadi, objektif kajian kami adalah untuk lebih mendalami dan memahami maksud serta cara mengaplikasikan etika dalam penggunaan media sosial. Kedua adalah untuk mengetahui kepentingan mengaplikasikan etika dalam media sosial. Dan yang terakhir adalah untuk membincangkan cara mengatasi masalah yang wujud akibat perabaian etika media sosial. Seterusnya adalah kajian literature. Kajian yang pertama bertajuk Media Sosial di Malaysia dan Indonesia, penggunaannya sebagai alat komunikasi, kolaborasi dan jaringan digital oleh Mustafa pada tahun 2013. Dalam kajian ini, media sosial definisikan sebagai satu kumpulan aplikasi yang berteraskan internet yang diwujudkan berdasarkan asas ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memperkenalkan penciptaan dan pertukaran kandungan perdana pengguna atau dalam bahasa Inggerisnya User Generated Content, UGC. Web 2.0 ini adalah aplikasi yang fokuskan kepada pembangunan komuniti dalam talian secara interaktif, inklusif, kolaboratif dan kemahiran literasi digital yang maju. UGC pula merujuk bagaimana orang ramai menggunakan media sosial dan terdapat 3 keperluan asas yang perlu dipenuhi iaitu laman web yang boleh diakses secara awam, yang kedua menunjukkan kreativiti dan akhir sekali digunakan di luar rutin dan waktu kerja. Media sosial juga berlandaskan satu teori dalam penyelidikan media dan proses sosial. Penyelidikan media ini terdiri daripada kehadiran sosial dan kekayaan media, manakala proses sosial mengandungi tentang presentasi diri dan pendedahan diri. Kehadiran sosial ini menunjukkan semakin tinggi kehadiran sosial itu, semakin besar pengaruh sosial rakan komunikasi terhadap perlakuan yang lain. Kekayaan media pula menunjukkan bahawa tujuan komunikasi ini adalah untuk menyelesaikan ambiguiti dan mengurangkan ketidakpastian terhadap apa-apa maklumat. Seterusnya, presentasi diri menunjukkan mempunyai keinginan mengawal impresi yang dibentuk oleh orang lain terhadap mereka kerana pengaruh daripada orang lain itu memberikan ganjaran atau keinginan kepada individu itu untuk membentuk imej yang konsisten dengan satu identiti peribadi. Manakala pendedahan diri menunjukkan daripada segi pendedahan sama ada sedar atau tidak sedar dengan pendedahan maklumat peribadi. Kajian yang kedua bertajuk Teori Al-Daruriyat dan penggunaan media sosial, satu perbincangan konsep yang membincangkan teori Al-Daruriyah dari aspek penggunaan media sosial. Al-Daruriyah adalah satu keharusan atau kewajipan yang tidak dapat dielakkan atau sesuatu yang mesti wujud dan ia sering berkait rapat dengan maqasid syariah seperti agama, akal, jiwa, keturunan, harta dan harga diri. Tujuan Al-Daruriyah ini adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada kehidupan manusia. Dengan penggunaan media sosial, ia dijadikan sebagai medium untuk menyebar dan melaksanakan dakwah yang mengikut arus perkembangan zaman dan ia memberi peluang kepada penyebaran dakwah dan memperkenalkan agama Islam kerana media sosial ini bercirikan universal, mudah diakses dan lebih pantas. Kajian ketiga adalah penggunaan media sosial dalam dunia tanpa sepadan, suatu kebaikan atau keburukan yang menerangkan tentang cabaran penggunaan media sosial pada masa kini dan kebaikan media sosial. Antara cabaran-cabarannya ialah para pemuda pada masa ini lebih mudah terdedah dengan pelbagai maklumat yang palsu. Selain itu, gejala cyberbully semakin kerap berlaku pada masa kini dan media sosial itu dijadikan sebagai alat penyebaran fitnah. Dan akhir sekali, para belia lebih sering melayari laman web yang negatif seperti pornografi. Akan tetapi, media sosial juga memberikan kebaikan kepada kita, seperti seseorang individu dapat mencari kenalan lama dan berhubung semula. Selain itu, media sosial juga dijadikan sebagai tempat perkongsian maklumat yang bermanfaat dan dijadikan medium kepada para peniaga untuk menawarkan perkhidmatan mereka dan pemasaran produk. Untuk metodologi kajian, kami menggunakan 3 kaedah. Yang pertama ialah kaedah kualitatif, iaitu para peserta yang telah kami jumpa diminta untuk mengisi
warang soal selidik. Dan yang kedua ialah kajian perpustakaan, iaitu maklumat yang kami peroleh daripada buku-buku ataupun jurnal. Dan yang ketiga ialah pengumpulan data daripada internet, iaitu maklumat yang kami peroleh daripada artikel, keratan akhbar dan sebagainya. Dalam kajian ini, kami telah melakukan soal selidik tentang etika media sosial dan juga masalah yang dihadapi akibat penyalahgunaan media sosial. Soal selidik ini telah ditujukan kepada orang awam yang berumur di antara 18 tahun sehingga 30 tahun seramai 60 orang. Berdasarkan jawapan yang diberikan responden, 45% daripada mereka menjawab sangat sering menggunakan media sosial, manakala 39% daripada mereka menjawab sering menggunakan media sosial. Ini menunjukkan bahawa individu yang berumur di antara 18 tahun sehingga 30 tahun kerap menggunakan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, kami menanyakan pendapat mereka mengenai impak penggunaan media sosial yang tidak beretika dan juga cara untuk menangani masalah-masalah yang berlaku akibat penyalahgunaan media sosial. Daripada hasil kajian yang telah dianalisis, kami mendapati bahawa kebanyakan responden memberi pendapat bahawa penyalahgunaan media sosial akan menyebabkan seseorang individu itu hilang keyakinan diri, mengalami stres dan anxiety. Jika seseorang individu itu mengalami stres, anxiety ataupun hilang keyakinan diri dengan terlalu kerap ataupun terlalu lama, ia akan menyebabkan masalah kesihatan mental seperti depresi yang seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengalami kesusahan untuk melakukan aktiviti-aktiviti hariannya seperti bekerja, belajar ataupun berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, penggunaan media sosial yang tidak beretika juga akan menyebabkan fitnah, perasaan hasad dengki dan pergaduhan sehingga boleh memecah belahkan tali persaudaraan antara masyarakat dan juga keluarga. Di samping itu, penggunaan media sosial yang tidak beretika juga akan menyebabkan jenayah cyber yang lebih teruk seperti jenayah cyberbully dan juga penipuan dalam pelbagai urusan perniagaan. Selain itu, kami juga telah meminta pendapat responden tentang cara untuk menangani masalah-masalah yang berlaku akibat oleh penggunaan media sosial secara tidak beretika. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan oleh responden, pihak berkuasa ataupun pihak yang terlibat patut mengadakan kempen etika penggunaan media sosial dan juga menyiarkan iklan-iklan mengenai etika ketika menggunakan media sosial. Sebagai contoh, pihak sekolah boleh mengadakan kempen atau menerapkan tajuk etika penggunaan media sosial dalam pendidikan sivik dan juga pendidikan moral. Selain itu, terdapat juga responden yang memberikan pendapat bahawa individu yang melakukan jenayah cyber patut dikenakan hukuman ataupun denda oleh pihak berkuasa agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Mereka juga berpendapat bahawa undang-undang cyber patut diperketatkan dengan menyekat laman-laman web yang salah ataupun mengkaji semula akta-akta mengenai hak kebebasan bersuara di media sosial ataupun menyediakan satu garis panduan tentang penggunaan media sosial yang lebih beretika. Akhir sekali, setiap aplikasi media sosial hendaklah mempunyai sistem penggunaan yang lebih ketat seperti menyahaktifkan akaun jika individu tersebut melakukan jenayah cyber ataupun mengenakan kawalan yang lebih ketat ketika mendaftar satu akaun media sosial. Hal ini dapat mengelakkan kanak-kanak di bawah umur mendaftar akaun media sosial tanpa pembantuan ibu bapa. Baiklah, untuk bahagian perbincangan, ada beberapa perkara yang boleh dipertengahkan. Berdasarkan hasil dapatan kami, impak penyalahgunaan media sosial serta amalan media sosial yang tidak beretika berkait rapat dengan masalah yang berlaku pada golongan muda masa kini. Terdapat pelbagai cara untuk memastikan etika penggunaan media sosial diterapkan dalam amalan golongan muda yang boleh kita usahakan. Dan masa kini merupakan masa yang sangat sesuai untuk membentuk komuniti media sosial yang lebih bertumpu kepada pembangunan insan bersama dan mengubah media sosial ke arah yang lebih produktif. Hubungan impak penyalahgunaan media sosial dan masalah remaja. Jadi apakah perkaitan antara impak penyalahgunaan media sosial dan masalah remaja pada masa kini? Jadi penyalahgunaan media sosial yang melanggar etika penggunaan media sosial adalah antara penyebab utama berlakunya masalah mental dalam kalangan anak-anak muda di Malaysia. Hilang keyakinan diri, keresahan dan depresi kini menjadi satu trend yang menimpa ramai golongan muda dan pada tahap yang lebih bahaya ialah timbul rasa ingin membunuh diri. Akhbar The Star telah melaporkan pada tahun 2017 tentang seorang pelajar bernama Teh Wen Chun yang telah membunuh dirinya di Pulau Pinang. Beliau dipercayai telah membunuh dirinya atas sebab mengalami tekanan emosi hasil gangguan buli cyber yang tidak terkawal. Jadi terdapat banyak lagi kes yang serupa berlaku di Malaysia dan ia tidak terhad kepada rakyat yang tidak beragama Islam sahaja.
Perkara ini sangat merusingkan kerana ia melibatkan masa depan bakal pemimpin-pemimpin negara, keluarga dan agama. Antara langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk menangani masalah remaja ini perlu diambil oleh ibu bapa, iaitu ibu bapa perlu ambil langkah proaktif memantau anak-anak mereka dan aktiviti mereka serta mereka punya interaksi di media sosial. Rakan-rakan juga perlu memainkan peranan dan menyokong sesama mereka apabila diperlukan. Jadi rakan-rakan seharusnya menjadi tulang belakang kepada rakan-rakan mereka yang lain, terutamanya mereka-mereka yang kelihatan berpotensi untuk mengalami masalah-masalah mental. Anak-anak muda perlu diberi didikan dari awal mengenai cara tangani stres kerana masalah mental ini berpunca daripada stres yang tidak dapat dikawal dan tidak dapat dijaga dengan yang baik. Akhir sekali, kerajaan khususnya bahagian pendidikan perlu beri penekanan tentang etika penggunaan media sosial serta impaknya, kerana di sini dengan adanya penekanan tentang etika penggunaan media sosial, ia akan mengurangkan secara lebih menyeluruh masalah remaja. Akhir sekali, kepentingan pembentukan semula komuniti media sosial. Hasil dapatan kajian ini menjadi jelas bahawa masalah penggunaan media sosial secara tidak beretika merupakan satu isu di peringkat komuniti media sosial itu sendiri. Satu perubahan perlu dilakukan di mana sikap komuniti media sosial di Malaysia perlu lebih beretika ketika menggunakan media sosial, biarpun pihak yang berkongsi pendapat maupun yang mengemukakan komen. Ia perlu dijadikan satu konsep mudah di mana setiap perkara ada batasnya dan di media sosial juga ada batasnya tersendiri. Dengan adanya pembentukan komuniti yang lebih beretika, komuniti media sosial boleh menjadi satu pemangkin kepada melahirkan generasi muda yang lebih beretika. Bagi rumusan dan cadangan, untuk rumusan, hasil daripada kajian ini dapat dirumuskan bahawa media sosial bukan lagi sesuatu yang asing dalam masyarakat, terutama sekali dalam kalangan remaja. Hal ini kerana hasil daripada kajian kami menunjukkan remaja dalam lingkungan umur 21 hingga 25 tahun kerap menggunakan media sosial. Peningkatan penggunaan media sosial dalam kalangan remaja mungkin berlaku disebabkan oleh pandemik di mana kuliah dilakukan secara dalam talian dan orang awam tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti sosial di luar. Jadi mungkin para remaja ini menggunakan media sosial untuk menanyakan khabar tentang kawan mereka ataupun mengenai tugasan. Hasil daripada kajian kami juga dapat dirumuskan bahawa antara platform media sosial yang sering digunakan oleh para remaja adalah aplikasi WhatsApp. Jadi para remaja perlu berwaspada dengan aplikasi WhatsApp kerana melalui aplikasi ini, penyebaran maklumat palsu berlaku dengan pantas. Hasil daripada kajian kami juga menunjukkan pengguna media sosial dalam kalangan remaja sedar mengenai kesan penggunaan media sosial yang tidak beretika, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Hal ini kerana hasil dari Google Form yang kami edarkan, kami dapati para responden sedar penggunaan media sosial yang tidak beretika boleh menyebabkan berlakunya masalah mental seperti hilang keyakinan diri, keresahan dan depresi, dan hal ini dapat dibuktikan oleh satu kajian oleh REIT pada 2020 yang menunjukkan perbezaan followers dan like boleh menyebabkan keresahan. Selain itu, hasil daripada Google Form yang diedarkan juga, kami dapati segelintir daripada responden menggunakan media sosial pada waktu yang kurang sesuai seperti ketika memandu, waktu kelas ataupun sedang bekerja yang boleh menyebabkan kehilangan fokus. Jadi jelaslah di sini bahawa mereka sedar mengenai kesan penggunaan media sosial yang tidak beretika, tetapi mereka tidak mempraktikannya. Seterusnya, dapat dirumuskan juga bahawa etika penggunaan media sosial berkait dengan etika berkomunikasi kerana ketika kita menggunakan media sosial, secara tidak langsung kita berhubung dan berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ia sering berkait dengan etika berkomunikasi. Bagi cadangan, yang pertama, pihak bertanggungjawab seperti ibu bapa dan kerajaan memainkan peranan yang penting untuk memberi penekanan terhadap etika dalam penggunaan media sosial. Seperti contoh, ibu bapa boleh memantau penggunaan media sosial oleh anak mereka untuk memastikan anak mereka beretika ketika menggunakannya, iaitu tidak melakukan posting-posting yang boleh mencetuskan provokasi ataupun yang menyentuh isu-isu sensitif ataupun menggunakan kata-kata yang kesat. Selain itu, satu kaji selidik yang dilakukan oleh sebuah syarikat kajian pasaran dalam talian iaitu Vase AI berdapati bahawa 86% daripada 1080 responden mengatakan kerajaan memainkan peranan yang penting dalam mendidik orang awam mengenai etika penggunaan media sosial. Jadi, pihak kerajaan seperti MCMC, jika kita lihat di bawah ini ya logo MCMC iaitu Malaysian Communication and Multimedia Commission, boleh mengadakan kempen ataupun kesedaran mengenai etika media sosial
dan mengingatkan orang awam mengenai akta-akta yang diperuntukkan dalam penggunaan media sosial seperti Seksyen 211 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588 yang menjelaskan bahawa penggunaan perkataan yang lucah dan sebagainya hingga mencetuskan kemarahan pihak lain boleh dikenakan tindakan undang-undang. Perkara ini harus diberi penekanan kerana ia bertepatan dengan satu phrase ini, iaitu ignorance of the law is no excuse, yang bermaksud seseorang itu masih boleh dikenakan tindakan undang-undang walaupun dia tidak tahu mengenai akta itu. Dan terakhir sekali ialah integriti individu, iaitu semua orang memainkan peranan yang penting dalam memastikan penggunaan media sosial yang beretika. Jadi mereka perlu memastikan kesahihan sesuatu informasi itu haruslah disemak dahulu untuk mengelakkan penyebaran berita palsu yang boleh mengganggu keharmonian orang awam. Sebagai kesimpulan daripada kertas kerja kami ialah setiap perkara di dalam dunia ini boleh mendatangkan manfaat dan keburukan bergantung kepada individu itu sendiri. Dengan wujudnya etika penggunaan media sosial, ia boleh dijadikan sebagai garis panduan dalam menggunakan media sosial secara sihat agar ia mendatangkan lebih kebaikan dari keburukan. Antara kebaikan daripada penggunaan media sosial ialah ia dapat mengeratkan silaturahim, memudahkan proses komunikasi, membantu pertumbuhan ekonomi dan membantu dalam pelajaran terutama sekali ketika zaman pandemik ini. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.